أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي جعل محمدا كافة للناس، وهو رحمة للعالمين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Pak Imam Musimatis kerana sudi memperkenalkan saya. Titik dia bagi sampai atok ini pun cerita tu bagus ini. Tapi anak saya baru 9. Dua-dua kami sunatan pada isteri ketiga, insyaAllah. Dan yang dihormati mudir masjid apa nama dia? Majalah dia ada nama majalah dia. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan takut dua jalan kuasa masjid. Alhamdulillah kita dalam siri jelajah Maulid Rasul. Alhamdulillah umat Melayu Muslim ini dan orang Islam khususnya di Nusantara ini masih belum jemu-jemu untuk menghayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur kerana setiap kali ada sambutan Maulid Rasul adalah dibuat program ceramah. Maka sudah terbiasa bila ada maulid, adalah ceramah. Setengah tempat dipanggil maulud, tak mana ada maulud, tentu ada ulud. Kita alhamdulillah ada sambutan Maulid Rasul, adalah cerita pasal Nabi. Lepas tu ada jamuan, itu agenda utama. Ceramah ni kalau tak buat apa dia, orang dimakan dimakruh bukan. Ceramah ni buat sampingan sebab nanti agenda utama sehari. Dan ada orang cuba untuk menghayati maulid ini, cuba buat sambutan cara. Caranya adalah buat konsert.
tuan-tuan tak bilang istana budaya ni, buat tuan-tuan bimbang berkopi sakit bercampur dengan maksiat dan sebagainya. Tempat pulang dulu, tempat orang buat macam-macam. Tapi kita harap program sebegini dapat mewarnai salah satu daripada tujuan sambutan Maulid Rasul. Mungkin di Indonesia sambutan Maulid ini dengan buat lagu, nyanyikan lagu, puji Rasulullah, anasyid lagi, itu benda biasa. Tapi kita di Malaysia ni belum lagi. Bila sebut saja sambutan Maulid Rasul, sama ada forum ataupun ceramah. Kalau tak ceramah, forum. Kalau tak forum, ceramah. Tak boleh. Cuma nak tunjuk bagusnya kerana kita masih lagi suka untuk mengambil cerita Nabi SAW. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terang-terang kita dah beritahu selalu sambutan Maulid Rasul ini tidak pernah dibuat oleh para sahabat. Sambutan Maulid ini tak pernah disambut oleh para tabi'in. Sambutan ini tidak pernah disambut oleh Nabi sendiri. Nabi tak pernah buat sambutan hari jadinya. Nabi nyanyi lagu Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Tak ada. Yang buat sambutan Ismi Ulam Raja ya. Yang kalau nyanyi itu Sadiq Sigarada. Nak cerita bahawa Nabi tak pernah buat, sahabat pun tak pernah buat. Sebab itu di setengah negara Arab sambutan Maulid ini dianggap bid'ah. Sebab bagi mereka kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara bid'ah itu sesat, dan siapa yang buat perkara-perkara bid'ah ini, maka yang sesat ini akan masuk ke dalam api neraka. Mereka pegang semua dengan hadis tu sampai tak ejah langsung, maka mereka ambil tak boleh sambut Maulid Rasul. Memang Nabi tak buat dan sahabat tak buat. Apa guna sambut Maulid kalau hati sudah cinta kepada Nabi hari-hari? Ya? Hari-hari ingat Nabi, hari-hari puji Nabi, hari-hari bersama dengan Rasulullah SAW. Sebab tu sampai Nabi wafat pun tidak ada sambutan itu. Kerana para sahabat cinta ke Nabi itu asyaddu hubban, cinta yang bersahabatan. Cinta lagu mana? Tuan-tuan, kisah yang berlaku kepada bila dia wafat. Bila Nabi wafat, dia tak boleh tinggal di Madinah. Setiap kali dia berjalan di Madinah, tak mana jalan yang Nabi pernah lalu, dia teringat Allah Nabi pernah lalu jalan. Bila duduk tak di dalam makanan, pernah tengok dan teringat Nabi makan makanan tu. Terus dia kata Allah, Nabi pernah makanan ni, Allah teringat Nabi. Jumpa Hasan dan Husain, baru Hasan dan Husain sama dengan Nabi, Allah teringat Nabi. Lalah bila kata aku tak itu, kalau aku terus duduk di kota Madinah, boleh mati yang merindukan Nabi. Dia pun pindah pergi ke Syam. Ada kelebihan bila dia pindah ke Syam. Bila dia berpindah ke Syam, dia buat perniagaan emas. Sejak itulah dia kaya raya. Dia jadi saudara Intan Permata. Kaya dengan berniaga di Syam. Sampai satu hari Umar panggil balik. Sebab apabila Bilal tidak ada di kota Madinah, maka orang dah tak dengar azan seumpama zaman Rasulullah SAW. Tuan-tuan, jangan mereka baik. Kalau aku azan di Mekah tadi tak ada, tuan-tuan, memang tak nampak Mekah. Sebab tu siapa-siapa yang pernah balik Mekah, balik Madinah, bila ada orang kirim azan, dia teringat. Tentu macam Mekah lagi
buat konsert balik. Nyanyi lagu-lagu lama dekat agak-agak orang lama ni. Contoh Metallica turun. Orang-orang yang pernah dengar lagu Metallica tepi dah dekat. Dekat tak aku pun tak ada minat pun. Begitulah. Baru ni Queen buat konsert 30 tahun Queen tu. Orang-orang pakai hati tu iman buat Nabi. Pasal pun peringat sejarah Queen dulu. Lagu-lagu lama Rasyidah Utama semua ku cinta ku berjalan di dalam hujan. Abang itu saja. Tentu sama nama. Jadi menyebabkan orang pergi konsert 30 tahun ni. Pasal nak dengar lagu-lagu lama tu. Nak cerita benda pendengaran ni dia macam bau. Kalau kita pernah bau satu bau-bauan, kalau dulu-dulu tiba-tiba satu hari kita buat Allah tipu yang menampung 30 tahun, siapa pakai benda ni? Dah bila tak ada azan seumpama Nabi dah tak ada. Orang kumpulan lambat datang ke masjid. Orang dah datang ke masjid hujung-hujung waktu. Orang kata macam mana kita nak cari orang hari. Sebab itu zaman pemerintahan dia, zaman Abu Bakar memerintah, Bilal untuk Islam. Bila Abu Bakar mati, naik Umar untuk Islam. Pasal orang dah makin kurang. Mari masjid tapi lambat. Lambat semua. Maka orang bagi jalanan wahai Umar, nak kembali ke semula zaman Nabi. Macam orang boleh bayar cepat pada zaman Nabi, kena azan seumpama azan di zaman Nabi. Maka suka tak suka panggil Bilal. Bila kalau tak boleh azan, tu tak kodok, dia kaya tak berbuat. Dia tak kena jadi Bilal. Kan? Kita silap, kita panggil Bilal betul muazzin tuan. Tak apalah. Cuma Bilal kita tak berita macam Bilal. Ada setengah masjid dia nama ada Bilal satu, ada Bilal dua. Satu lagi Bilal wanita. Penting lebih tuan. Bilal ada orang tuan. Muazzin yang sebenarnya. Tak apalah. Orang kita panggil Bilal. Jadi akhir sekali bila panggil Bilal balik, Bilal tak balik pun tak apa dah. Dia tak ada ambil jawatan muazzin semula. Tak ada. Tapi sebab dah orang jemput, orang panggil kami tadi dah. Dah ingat lama kita kota Madinah ni. Kok bila balik tu tak ingat balik dah. Dah habis dah perasaan cinta ke Nabi. Dah habis dah rindu ke Nabi. Balik-balik tuan-tuan mula-mula jumpa dengan cucu dah Rasulullah. Allah peluk-peluk tu. Baru mari ke Nabi SAW. Allah tak tahan. Maka orang pun semua di azan. Dia pun azan. Azan macam azan di zaman Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
kehendak terpindah ke. Ini cerita semua ni saya kacau juga. Betul yang tak kacau. Nak bagi tahu itu kita kenal orang berbanding dengan Nabi SAW. Jadi sebab tu sambutan untuk zaman kita kena buat. Dan orang yang memulakan sambutan ini kalau dari segi ahli sunnah wal jamaah adalah seperti Syiah dan sebagainya. Tapi yang mula-mula buat sambutan di kalangan ahli sunnah itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia yang formalis untuk buat sambutan. Ketika itu sebab berlaku peperangan Salibiyah. Nak lawan tentera Salib pun tak sama dengan tentera Islam. Kekuatannya, semangat jihadnya, mereka bersama mati. Dan patri mereka pun tawar benda yang sama dalam Islam tawarkan, iaitu siapa mati dalam medan perang memperjuangkan Kristian, maka dia mati syahid, dapat masuk surga tanpa hisab. Tuan-tuan bayang. Cuma spesial mereka, patri mereka bagi surat, buku dalam baju. Kalau mati, kau jumpa malaikat. Kan? Jadi tentera sama kuat. Macam mana nak bagi tentera Islam itu hebat? Tak ada cara lain menghikayatkan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Nabi. Semoga mereka betul-betul bangun untuk sampai tahap masa Nabi duduk dengan mereka. Maka dibuat sambutan, dicerita balik Nabi SAW. Tu yang selawatkan ke atas Nabi itu. Dan yang kita nak baca sallallahu ala Muhammad asyraqal badru alaina, kita nak baca kan? Cuma zaman canggih sekarang dia tambah sikit, dia buat Zohorul ayat fi zuhuri Nabi Ahmad. Bukan jangan lupa 31 malam lupa berselawat. Ustaz yang perhatikan kan, saya belum dapat. Orang bernyanyi ya, sampai membuat lagu untuk Nabi. Lakana bainana al-habib ladana al-qasi wal-gharib min taibatin. Sambung. Maka kalau tak ada sambung, kalau jadi matanya tak tahu. Ini yang bila berlaku cintakan Nabi SAW. Bagus zaman terakhir ini orang masing-masing mula mencintai Nabi SAW. Dan masing-masing semua ambil apa yang datang daripada Nabi SAW. Cuma apa sebenarnya bina bila kita sambut maulid Nabi? Apa yang salah dengan Al-Ayyubi bina? Bukan orang hanya merapikan seremban dan jubah Nabi, tuan-tuan. Bukan. Sebab hari ini banyak orang bercerita pasal janggut Nabi, seremban Nabi, jubah Nabi. Betul-betul kita dikayatkan tentang tubuh badan Rasulullah. Benda tu bagus, baik. Tapi kita kena lebih daripada itu. Cerita supaya kenal, tetapi bukan kenal Nabi asyik cerita yang tu. Janggut Nabi disegenggam, Nabi rambut
untuk mendekatkan mazhab di antara Sunni dan Syiah. Tuan-tuan kurang tahu ni dalam liqah itu tuan-tuan, bagaimana kelompok Syiah membuang 10,000 hadis yang mencerca sahabat, mencerca Aisyah. Mereka buanglah sebab mereka nampak benda itu menyebabkan Sunni dengan Syiah makin jauh. Mereka nak dekatkan. Nampak? Walaupun mereka Syiah dan sesat ada masanya, tapi ada syarat untuk kita tarik mereka balik kepada Islam. Kita kena sedarkan akidah Syiah bahaya, tapi kita janganlah sampai tolong sahabat-sahabat untuk diajak mereka kembali kepada Islam. Itu maksudnya. Ini yang dikatakan Muhammad bainahu, sangat berat. Dan mereka pula sifat mereka Allah sebut, yang bergabungkan fadlan min Allah wa ridwana, mengharapkan redha dan kelebihan Allah. Simahum fi wujuhihim min athar sujud, ada tanda sujud di atas wajah. Tanda sujud ini bukan kok tentang tubuh hitam. Nak faham? Tanda sujud ni macam tuan lah. Tuan-tuan tak ada tanda hitam, nampak macam tu apa sujud kan? Betul tak? Tak, tanda ada. Bukan orang yang ada tanda hitam baru dikira sebagai orang soleh dah. Dah hitam bukan payah pada serikah tengah pada betul hitam. Bukan itu maksud dia. Pada wajah mereka ada tanda mereka sujud pada Allah. Macam itu pun di belakang ada tanda sujud pada Allah. Nah, nampak semua-semua tu ada tanda sujud pada Allah. Macam tuan-tuan ada nampak tanda sujud pada Allah. Betul tak? Macam tak laku pun tak faham. Jadi maknanya dia tanda orang sujud pada Allah ini, dia ada kelebihan. Benda itu bukan boleh main-main. Kita boleh nampak. Tuan-tuan pernah tengok Yahya Torek. Pemain Manchester City. Susah contoh pemain jadi bola nak tengok payah bukan. Yahya Torek pergi umrah dan sebagainya, dan dia orang solat. Tuan-tuan tengok dia dah hitam. Dia orang tengok. Tapi bila tengok wajahnya, nampak ada kata sujud. Sebab wajahnya terkait, nampak sebagaimana seorang mukmin dan beriman. Beza dengan wajah Modi. Aku saya akan ceritakan lain kali tuan-tuan terang Modi tak lekol. Jadi tak dia nak beritahu bahawa di situlah benda-benda yang kita lihat bila kita faham simam fi wujuhihim min athar sujud. Maknanya Nabi ada sifat orang beriman bersama dengan lagi sifat lain. Cuba kita redung, kita kena nak dengan sifat itu. Ayat yang kedua Allah cerita walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Allah kata pada surah Muhammad ayat ini, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi. Kenapa? Bukan apa yang ada pada Nabi, yang diturunkan kepada Nabi. Beriman sungguh, Nabi bawa mereka ikut, Nabi suruh mereka buat. Mereka cuba tiru perjalanan Rasulullah SAW. Yang ketiga, maka Muhammad aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Dan dalam Muhammad itu bapa di kalangan orang-orang hamba. Muhammad itu bukan gangster bapa besar ataupun dipanggil big brother, bukan. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup bagi segala. Maknanya lepas Nabi Muhammad dah tak ada Nabi dah. Sebab tu siapa yang mengaku dia Nabi tak ada. Walaupun di Malaysia ni ada orang mengaku dia Nabi untuk orang Melayu. Kahar bin Ahmad tetap. Saya pernah masuk penjara kajian. Bukan pasal kena tangkap 20 orang lah. Pasal kita ceramah bukan. Dengan silap faham kata Ustaz masuk penjara. Ada pergi ceramah dan penjara kata bukan kena tangkap lah bukan. Masuk penjara ke tengah-tengah ceramah. Tengok-tengok ada satu buku family. Saya pun tanya bacakan. Ada tu. Tanya wadah. Dia kata Ustaz itulah Kahar bin Ahmad. Nabi untuk umat lain. Rupa dia dah masuk penjara
awal Akhir Isnin tahun 11 Hijrah. Maknanya itu dilakukan pada Nabi. Sebab tu ada seorang kata pada kita, anak ini jaga Nabi mati yang malam. Kita kalau bersibuk nak hari penting, dia kata kita mati hari penting. Tak semangat makan kek betul. Tapi nak cerita bahawa cerita itu berlaku kepada Nabi. Kebetulan Allah bagi Nabi kelebihan itu. Maka disitulah Nabi SAW merumuskan apa terakhir hari di mana hari jadi dia, hari lahir dia, hari itu dia merumuskan nafas. Masa dia sakit umur dalam 3 bulan sebelum sampai setelah Rabiul Awal, tiba-tiba Nabi sembuh daripada sakit. Selama Nabi berada tak boleh bangun, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali itu jaga. Tiba-tiba sampai setelah Rabiul Awal, Nabi sihat. Nabi bangun daripada sakit. Para sahabat tenang kepada Allah. Nabi dah sihat sudah. Syukur, alhamdulillah. Oh, Allah ingat Nabi nak mati dah. Abu Bakar dan para sahabat dah lama tak balik rumah. Mereka dah 3 bulan tak balik rumah untuk tengok Nabi. Maka hari Nabi sihat, maka kami minta izin balik, ya Rasulullah. Izinkan kami balik, kami dah lama tak balik rumah. Maka baliklah Abu Bakar, Umar isteri dia, balik Umar, balik pun tak balik. Masa balik itulah pagi subuh 12 Rabiul Awal, Nabi solat subuh berjemaah dan Nabi jadi imam. Lepas solat subuh tu Nabi bagi wasiat. Orang tengah wasiat tu, macam wasiat, macam Nabi tak jauh dari balik, tapi semua tak boleh beriak dan kata, oh dah Nabi biasalah, biasa. Tak boleh kata, dengar dia macam nak tapi Nabi tengah sihat, kata Nabi nak mati. Lepas tu puasa nak betul orang tengah sakit tu, tiba-tiba ada satu hari dia sihat dulu. Makanan lagi kan bukan sedang juga. Lagi dia kata kita berbicara orang nak betul tak lah. Ni hari dia sembuh, esok mati. Jangan bapak orang lagi nak cerita bahawa yang tersebut ni adalah kadang-kadang berlaku macam tu. Nabi begitu semua, tapi daripada itu waktu Tuhan yang masuk rumah hanya bersama dengan isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bukan kata apa nak sugi, ada sugi dah. Maka Aisyah kemudian bersugi dah. Habis dari bersugi, Nabi duduk di atas dada Aisyah, tak cakap apa dah. Apa yang nampak? Atas dada Aisyah. Tenang. Duduk atas dada isteri tenang. Tenang. Apa ni tenang? Bila ada jawab, kita jawab. Jadi, bila kita duduk atas dada isteri kita duduk mesra. Adik-adik, kabar sihat ke? Apa-apa lama tak balik contoh kan? Apa-apa sibuk kuliah contoh. Saya lagi nak 2 bini kan? Lagi nak kena lebih, kena yang jadi ni dah hari itu Nabi duduk atas dada Aisyah macam Nabi lepas semua badan dia tak ada puang pada memang bagi Aisyah seorang. Di situlah Nabi menghadapi Sakratul Maut. Sebelum itu Nabi kan setengah sakit panas dan tuan. Nabi ada berjana celup air sampai ke muka. Betul tak ada dikaya? Nabi ada ayat sampai dari baca doa Allahumma awin alayya sakratul maut fa inna lil maut sakarat. Ya Allah, mudahkanlah kematianku kerana kematianku sangat berat. Ya Allah, kerana kematian itu sangat berat. Sampai ada air Nabi celup. Betul tak?
Bila Nabi wafat, Aisyah menjerit tu Ali yang dekat masuk dulu. Tengok Nabi dah kata Allah. Tertutup Ali tak ada kata apa. Masuk Osman tengok Nabi dah wafat. Osman tertutup tak ada apa. Masuk Omar tengok Nabi dah terletak macam tu tidak bergerak. Omar kata Nabi tak wafat dia. Nabi tak wafat. Nabi ni macam Nabi Musa AS pergi jumpa dengan Allah. Sekejap dah saya kena dibalik. Siapa kata Nabi wafat? Aku hari Allah. Kemudian jangan siapa kata Nabi wafat. Omar dah lama. Apa kata Nabi wafat? Jadi tak cakap tegak lah, betul lah. Jangan salah faham. Yang kata Omar cakap tegak lah. Cuma saya nak beri nampak darah. Sebab kalau sebut bahasa turun pun, siapa kata Nabi kalau tu tak dekat sesuai. Jadi sebab itulah Omar mengamuk kalau Abu Bakar tak sampai lagi. Suka Omar tak terima. Bila sampai Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar berkata, ya Omar, Omar betullah. Dia jangan cakap ni Nabi dah wafat. Dah cakap Nabi tak wafat lagi. Anda orang Nabi tak wafat lagi. Nabi dimunajat adalah sakit Nabi lagi. Wafat dah tahu. Terpuih Abu Bakar baca ayat. Ya Allah, ni ayat yang tunjuk Nabi wafat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau pasti mati wahai Muhammad, dan orang akan pasti mati. Baru orang terima. Bapak bertemu orang kata, ya Allah, ayat ni macam berbual dia. Aku macam tak pernah jumpa ayat dalam Quran. Tu baca Quran lalu juga kita lagi tak jumpa ayat ni. Ni ayat ni macam berturun hanya ayat bakar. Barulah diterima kematian Nabi. Itu syair tersebut. Oh sukarnya untuk umat menerima bakatnya, untuk umat percaya, tetapi iman merelakan jua bahan manusia. Karena di akhirnya baru Allah diterima kewafatan Rasulullah. Masa itulah Allah akan keluar kenal dengan orang lain sambil berhujah. Ya masyarakat muslimin, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamut. Siapa suka Muhammad pasti mati wahai Islam. Siapa suka Allah hidup dan tidak mati selama-lamanya. Barulah Allah akan percaya yang saya baca tadi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qaltum ala aqabikum. Baru akan tenang hati mendengar hujah Allah As-Siddiq. Kenapa? Orang cinta sungguh pada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kan manusia, dia pasti meninggal, pasti mati, dan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan, kita generasi yang tak menjumpa Nabi, kita generasi yang melindungi Nabi, dan kita generasi yang ditinggalkan Nabi. Zaman Abu Bakar lagi, walaupun dia sahabat paling dekat, orang pertama Islam pun menghadapi zaman ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab semoga jangan orang sampai tahap menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan bahaya. Tuan hari ini ada bentuk hormat pada masyayikh, pada habaib pun jangan sampai menyembah habaib. Tuan jangan sampai sujud di kaki dia. Dan kita pernah izinkan begitu. Sampai cinta habaib, cium tangan, cium pipi, cium kaki, habis wujud. Nah, itu Nabi tak benar. La taj'alu qabri masjidah, Nabi kata. Jangan jadikan
kubur aku sebagai masjid. Jangan kamu disujud minta kepada aku sebab kamu ada apa? Cerita yang ini. Cinta kita pada Nabi pun bukan cinta pada tubuh semata-mata, tapi cinta pada syariat dia. Tuan-tuan, sebab tu bila Nabi wafat, tuan-tuan, ada satu perkataan yang Nabi diulang-ulang masa berada di atas dada Aisyah. Kalau lepas dia berada di atas dada isteri-isteri tuan-tuan, masa nak meninggal tu, doa ni yang kita ulang. Apa dia baca? Allahumma syahad inni qad balagtu risalatan. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan risalahmu ya Allah. Balaghil a'la, bahkan aku mengharapkan tempat tertinggi di surga-Mu ya Allah. Saksikanlah ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu. Berulang-ulang tapi semua perkataan fasihah ini qad balagtu risalatan. Aku telah menyampaikan risalah. Kenapa nak bilang itu? Sebab Nabi minta untuk Nabi tak sampaikan dakwah. Ada orang kelir Nabi tak sampaikan Islam. Kita gampang-gampang boleh datang saksikanlah ya Allah, jiran sebelah, China sebelah, India sebelah, semua telah aku sampaikan Islam. Saksikanlah ya Allah, aku telah menyampaikan risalah. Oh ya sebab tu sambutan orang Rasul tuan di bawah nafsu tajuk tak satu tempat di bawah di bawah nafsu tajuk tuan ustaz tajuk makanan sejuk ustaz dan teman-teman cerita apa sebenarnya dikenal daripada Maulid Rasul tuan-tuan. Kita cerita serempat jumpa Nabi itu bagus, kita cerita hubungan Nabi dengan sahabat bagus, Nabi berlari-lari dengan Aisyah bagus. Nabi ini sampai ada dalam kitab Wasail menyebut tentang kenapa orang kena tulis Allah ada Muhammad. Betul? Allah ada Muhammad. Masalah? Ya tak? Muhammad Allah. Kenapa tak Muhammad ada? Dan tentu tak sejarah mereka. Dan kau tak dapat tulis dari bagian kau lah. Tapi tak kau. Allah Muhammad ada saya tak pasti hari itu wahai ataupun hari itu mautuh. Tapi dalam satu kitab Al-Wasail ada menyebut cerita ketika Nabi Adam dijadikan. Ini bukan saya nak cerita kata hari itu betul atau tidak, tapi nak cerita bahawa kenapa ada perkataan Allah dan perkataan Muhammad. Ketika Nabi Adam dijadikan, bila roh masuk, mata sudah boleh jelek, dia tengok di atas ada tulisan Allah dan Muhammad. Bagi mencampur dalam kita nak baca bahawa mudah-mudah ada bising surah yang peliknya kalau usia bising mudah-mudah itu pelik, tapi tak mudah-mudah bising itu biasa. Allah sebab bila Nabi Adam jatuh ada perkataan Allah Muhammad betul, dan ada kata man hadha rajul sabur, maka Allah jawab bahwa Nabi akhir zaman, itulah Nabi akhir zaman. Wa in kana lahu, kalau tidak kerana dia, kamu pun tidak akan diwujudkan wahai Adam alaihissalam. Saya ulang sekali lagi, saya tak pasti hari itu doa ke maupun dan tidak, tapi saya nak cerita kenapa orang hari itu tulis ada perkataan Allah dan Muhammad, kerana ada cakap dalam kitab menceritakan kisah macam itu. Mungkin ada orang kata hari ini palsu dan sebagainya, itu kita bincang lagi dalam madrasah hadis. Ini cerita Maulid Nabi, bukan cerita madrasah hadis tuan. Cuma nak beritahu asbab dia. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Dalam banyak-banyak cerita Nabi-Nabi ini, takut memang kita terlupa. Sebenarnya Nabi tujuannya nak bawa dakwah. Cuma tuan-tuan bayar, kita nak buat ceramah Maulid Rasul ni, kita nak buat lagi. Semua dah ada makanan daging ayam, boleh tak makan? Ada? Ada sikit dah. Oh, boleh tak ada memang pengaruh. Jangan Maulid Nabi tak nak makan. Video ini kalau kita makan pasal kita Maulid tak ada makan.
Allahu Akbar. Betul. Didengar siapa? Angkat takbir siapa? Siapa? Baca surah siapa? Ijazah tilawah atau ijazah? Dia nama. Sebab orang dan dibuat takbir.
nasib baik kepada orang Islam. Pulang ibu-ibu pun nama cantik, nama lambda cantik, nama apa nama? Tak ada nama, tak ada nama dan cumi. Untuk kita sebab kita datang Islam. Persoalannya sampai kita terhenti, kita tak bawa Islam pula kepada lacumi banyak yang ada di sekitar kita dan juga Cina-Cina yang berkumpul yang kita nak cerita Islam. Tetapi bila saya sebut nada ni, bukan boleh tuan-tuan kenal oleh tuan-tuan semangat untuk kita cerita Islam. Tuan-tuan buat kita kena buat Quran, tapi saya nak cerita ayat cerita lagi dia lah. Tuan-tuan Allah Rasulullah ayat-ayat maksudnya nak Allah ini tuan-tuan dekati mereka untuk mereka rasa bukan ajak mereka kepada Islam, tapi nampak Islam bahawa tegur mereka pertama asal syahadah hati syahadah, tegur mereka, tengok mereka susah, ramai mereka, tunjukkan Islam sedang berkeping, bagikan Islam kembali. Tuan-tuan berkata ada yang bangga di mana? Di Maidin. Sebab kita tak beri testu Yahudi di Maidin. Tuan-tuan bangga ada yang bangga, ada tak suatu orang ada yang bangga dia Cina atau dia bukan Islam atau dia Islam lah, dia nak buat satu bangga yang kita perlu bangga. Tuan kita kata nanti depan saya bagi ganti tu dia pun tengok, dia tengok makasih ya. Tuan-tuan jangan nak cerita berhenti kat tu ya, dia balik dia cerita kalah puji tuan-tuan mulai tuan-tuan tak ada kata apa nampak sebab kejujuran dia tak boleh, dia akan berlaku spontan dan memakai kita untuk sebagai pendebat. Tuan-tuan masuk band, tuan-tuan tengok ada Cina nak keluar seksi muka pakai sepatu pendek sambil-sambil tengok potong tangan aku bagi dia keluar, dia pun tengok kita. Terima kasih ya. Salah kalau tengok perempuan sebab itu tak salah. Cuba takut kita tak bersama dengan kita. Kristian PKD cantik di gereja, tuan-tuan ada satu tabung dia letak di luar, tabung baru. Siapa yang kita buat sudah ambil tabung ini dan tulis nama serta tinggalkan tabung telefon. Kebanyakan 70% yang tulis itu adalah orang Islam. Tulis tinggal. Esoknya gereja kontak balik. Hello, ini kata ada, saya nak tolong kata kami dengan pihak gereja nampak kata susah kami nak bagi bantuan. Percaya tak? Kami tidak dakwah tak kepada Kristian. Kata pun kepada Islam. Kami cuma nak bagi bantuan. Apa jadi? Cukup berjentus Kristian baik. Pagi dan dalam puasa gereja tumpuk depan pintu gereja. Kalau berada welcome sir, how are you sir? Are you okay sendiri? Saya tak jumpa lagi benda-benda masjid dalam puasanya pakai samping tak lupa sabun apa yang ada apa-apa yang ada. Semua bawa tabung kocok. Bukan masih ini tempat dia tak jadi tempat kita lagi. Sebab tu akhir sekali kita masukkan ke baca telefon radimah Yahudi dan Israel tidak tegak kerana mereka Islam akan sampai kepada mereka dalam orang Islam ada nama Islam tidak memperdepan Islam. Macam mana kita berdepan dengan Nabi satu mu'alaf masuk Islam, dia asalnya agama bukan agama Kristian, dia agama animisme begitu lah kot di tempat dia. Mungkin di Sabah mungkin satu ustaz cerita pada saya dia masuk Kristian kerana kebaikan gereja. Ada satu takwa dalam kawasan gereja main bola, tengah-tengah main bola tu sebab tempat dia tak ada gereja tak pernah marah bising macam budak-budak tadi tak pernah marah
tanya, wow, rasa ni lagi hebat, bro, dia lagi bagus daripada orang yang tak faham agama. Saya tanya dia, bro, apa dakwah? Dia kata, ustaz, saya tak bilang dakwah kalau saya tak dakwah. Orang nampak saya akan ajak orang kepada Islam dan orang best saya, maka cara saya bawa positif. Macam dulu bawa, dia pun cerita satu hari tengah makan sebelah ada wings memang kena wings. Penyanyi akademi madrasah yang menang pertama kali. Tak apa dah sampai pun tak saya cerita lah. Dia orang pertama kali. Wings dua tepi dia pun pertama pun tidak tak kanan pertama pun. Tak pertama pun dalam hati dia kata doa makan. Allah mengajar dengan malam terkena wakil anak-anak. Wings tanya, tu lupa aku. Tak ada, dia rezeki. Aku teringat sebab ada orang tak boleh makan. Jadi aku syukur kepada pemberi rezeki. Wis benar tu. Dia sampai kepada orang dia buat apa? Tolong. Saya tengok awak buat sudah saya buat. Dia syukur kerana dapat makan. Dia syukur kepada Tuhan. Ada syukur kepada Tuhan. Cukup untuk awak dan waktu sampai. Saya tanya ke soalan kita, bro, kenapa orang kan bisa pakai kopi? Kopi. Dia kata, ustaz, tidakkah betul-betul kepala sunat Nabi? Tak penting tak? Tidakkah betul-betul kepala sunat Nabi? Ya, ustaz, ramai orang silap faham. Ramai orang pakai masjid, pakai songkok. Ada pengalaman itu adalah sunat. Sebenarnya pakai songkok sama dengan pakai topi. Yang penting Nabi bukan cukup bentuk. Nabi kata tutup kepala. Ada orang tutup dengan songkok, ada orang tutup dengan topi. Selagi kita niat untuk ilmu Nabi, dia jadi sunnah Nabi. Terbelah semua dia pernah jadi ustaz, apa dia kenal dia. Kita jangan sana. Betul saya tengok. Betul bila tengok saya nanya yang orang nampak. Jadi dalam masjid, tak orang masjid. Orang tak faham itu memang depresi. Tapi kalau faham dia tahu cara untuk tahu orang kita sampai ke selagi dalam perkara kebaikan tidak keluar daripada syariat Tuhan. Bila kita assess orang, kita jumpa orang, kita tahu mereka sedang mengatakan begini, tolonglah kami, selamatkan kami, bagilah hidayah kepada kami, tolonglah kau sedangkan kami tak hati. Nanti sekali orang panggil masjid, bila tengok orang tu dia hanya geleng kepala dan buat dada sejak betul. Tengok tengah-tengah apa kata kita dia panggil menjadi siamalan. Tengok dan terus dia tak. Betul tengok. Alah, okey. Nah, putih, harga putih. Kita apa kata dia orang ini nami-nami. Kita ada cicak dan komen. Kita tak terkait dengan kita tak terkait dengan orang ini. Kalau dia boleh berjumpa pada Islam dan mereka. Tapi semua orang yang terlibat, semua orang yang ekspor dan berkata orang yang berkata apa yang terjadi dari mereka. Mudah-mudahan saya sebut itu tuan-tuan terfikir dan sejenak. Hari ini keluar pada masjid, tuan-tuan mesti buat tiga benda. Jumpa siapa pun orang, ringan-ringankanlah pukul 10. Tak kira lah nak dan perempuan muda dan janda, senyum. Dia senyum ni kita boleh faham dan muda dia tunjuk rahmat. Tunjuk rahmat ada. Betul ayat juga. Senyum. Yang kedua pun betul-betul lah bersama-sama. Macam mana tengok? Tak mana? Nampak kita orang dewasa, orang yang veteran. Tegur budak-budak muda, pergi bertunggu kan? Anak nombor satu, umur tu cantik kan? Pakcik tak boleh beli untuk dia duduk. Soalan anak sekarang apa lah? Dia nak dengar macam tu.
Dia lupa tak boleh tutup sebab ada orang tarik dia. Dan dia tak bukan tutup. Emang tak heboh. Nah, yang apa? Kita petang-petang dan tak sengaja tersudut apa? Tersudut tak sengaja apa dia? Itulah tak tutup. Dah boleh tutup. Walaupun mereka itu tak sempurna dalam segitu, kita kena ambil begini. Tak boleh tutup tak boleh tutup. Lawan isi lah. Walaupun ketik-ketik lagi.
Saya doa